Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait ya. Dan sebagai berkongsi bersamanya keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang baik saja ya. Jadi apa saja perancangan dan juga urusan bis kita pada pagi ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Dan untuk pertemuan kita ya pada pagi ini kami akan membawakan satu segmen wawancara dan terlebih dahulu apa kata kita saksikan VT ini dan kembali selepas itu. Adakah Auda berminat untuk menjadi penyampai? Adakah Auda berbakat untuk jadi penyampai? Ingin menjadi warga kerja Rampai Pagi? Adakah Auda berperwatakan dan berketerampilan menarik? Fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris serta berkebolehan berbahasa asing adalah satu kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ya Auda, uji bakat terbuka sebagai penyampai Rampai Pagi akan diadakan pada 2 sehingga 4 September 2023 bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 11 pagi. Manakala pada sebelah petang akan diadakan pada jam 1.45 petang sehingga jam 3.45 petang. Dan ini akan diadakan di Radio Television Brunei Jalan Maulana, Kuala Belait. Kita berjumpa di sana. Itu dia, ada satu VT ya mengenai dengan sebagai uji bakat ya, uji bakat terbuka sebagai penyampai Rampai Pagi yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September ya dan akan diadakan di Radio Television Brunei Jalan Maulana, Kuala Belait ya. Dan alhamdulillah ya pada pagi ini kami akan membawakan satu segmen wawancara bersama dengan tetamu jemputan kita yang mana pada hari ini kita akan membincangkannya salah satu program yang akan mengambil tempat di daerah Belait iaitu mengenai dengan aktiviti perpustakaan sempena bulan membaca dan aktiviti cuti sekolah. Dan tetamu kita untuk hari ini yang mulia Puan Siti Azizah binti Haji Muhammad Nur merupakan pembantu perpustakaan tingkat 1 Ketua Cawangan Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait dan beliau pun sudah ya berada di studio pada pagi ini dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Puan pada pagi ini? Syukur Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Jadi Puan ya, untuk hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan salah satu program yang akan diadakan di daerah Belait ya, mengenai dengan aktiviti perpustakaan sempena bulan membaca dan aktiviti cuti sekolah. Jadi boleh Puan terangkannya apa saja aktiviti yang dianjurkan oleh pihak perpustakaan Kuala Belait sempena bulan membaca ini Puan? Silakan. Okey, syukur Alhamdulillah pada tahun ini Perpustakaan Kuala Belait akan membuat satu jualan sempena bulan bahasa dan kempen derma darah. Jadi ada dua aktiviti yang akan diadakan, satu kempen derma darah dan lagi jualan terbuka ya. Jadi berapa hari ianya diadakan Puan dan bermula dari jam berapa? Mungkin dapat diselitkan dengan tarikh-tarikh ianya diadakan. Okey. Acara berkenaan ianya akan dimulakan pada 26 hari bulan hingga 26 hari bulan Ogos hingga 27 hari bulan Ogos ya, bersamaan dengan hari Sabtu dan hari Ahad. Ianya akan diisikan berbagai aktiviti ya, iaitu antaranya ialah kempen derma darah okey, yang ianya akan bermula pada jam 8 pagi dan hingga 4 petang bagi orang ramai. Tapi kempen derma darah ianya akan bermula pada 9 pagi. Minta maaf ya, 9 pagi hingga 2 petang sahaja. Jadi kalau kita lihat ada dua aktiviti
yang akan dijalankan iaitu 26 dan 27 akan diadakan jualan terbuka bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 4 petang. Manakala pada 27 hari bulan akan diadakan kempen derma darah bermula dari jam 9 pagi sehingga 2 petang. Jadi ini kempen derma darah ni dari kerjasama dari mana tu Puan? Kerjasama daripada makmal darah dari hospital Suri-Suri Begawan Kuala Belait tu. Jadi itulah kalau kita lihat apa yang kita sekarang saksikan ya, ini adalah aktiviti yang pernah diadakan di perpustakaan Dewan Bahasa Kuala Belait ya. Jadi mengenai dengan vendor ya, mungkin kan bertanya juga ya, apakah jenis-jenis vendor selain daripada aktiviti-aktiviti yang disediakan, apakah lagi aktiviti yang dibukakan kepada orang ramai Puan? Pada 26 hari bulan Ogos, bersamaan dengan hari Sabtu, aktiviti yang kami sediakan ialah Gabungkan Saya, Kotak Doraemon, Cabaran 7 Dialek dan kuis bahasa. Pada hari berikutnya iaitu pada 27 Ogos bersamaan dengan Hari Ahad, Teka Permainan, Kempen Derma Darah, Cabaran Duo Kreatif, Gabungkan Saya, Kotak Doraemon dan Cabaran 7 Dialek. Ya. Saya cukup tertarik ya Puan, akan bertanya juga mengenai dengan salah satu aktiviti iaitu Kotak Doraemon. Mungkin penonton kita tadi pun bertanya apa sebenarnya Kotak Doraemon. Selalunya orang kan tahu Poket Doraemon, betul? Ya, betul. Jadi mungkin akan bertanya apa sebenarnya permainan Kotak Doraemon ini Puan. Mungkin jelaskan sedikitlah kepada penonton kita ni. Bagi yang penggemar ataupun peminat cerita Doraemon ini, mungkin ada yang tahu selalunya Doraemon ini menggunakan beg ataupun sebagainya. Tapi untuk mengubah, kami mengubahkan ianya kotak Doraemon. Jadi kami sediakan kotak. Dalam kotak itu kami selitkanlah berbagai barang dalamnya. Jadi nanti pada mereka yang ingin ikut serta, diorang hanya memasukkan tangan ke dalam kotak dan merasa apa saja yang ada di dalam kotak berkenaan. Jadi kalau kita lihat ia seperti kotak ajaib ya, ataupun blind box. Jadi kita akan gunakan panca indera tangan kita ya untuk menyentuh, meneka benda apa yang ada di dalam kotak Doraemon lah katakannya. Memang kalau kita lihat kotak Doraemon ni memang ajaib walaupun bentuknya kecil tapi dalamnya banyak ya. Jadi kita tadi kan bertanya juga ya, apakah jenis-jenis vendor yang dibukakan oleh pihak perpustakaan Puan? Okey. Pihak Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka, kami telah membuka untuk penjajah-penjajah yang dalam daerah dan di luar daerah. Ianya akan mereka boleh berjual makanan, minuman, produk kecantikan, pakaian, permainan dan pertunjukan binatang. Ianya jika ada yang antaranya yang berminat, mereka boleh menyewa peta dengan harga RM5 sehari. Dan jika mereka berminat, masa ni memang sudah sumputlah, mereka boleh hubungi kami ke talian 331-682 atau ke telefon bimbit 8808-272. Walaupun masa ni suntuk, kalau ada peniaga-peniaga yang berminat, mereka boleh sampat lagi. Boleh lagi diorang menghubungi kami lah, kami bukakanlah. Artinya walaupun acara ini sudah berlangsung ya, tapi pihak perpustakaan masih membukakan peluang kepada mereka. Mungkin ada yang terlepas pandang, saya katakan mungkin terlepas pandang mendapat info daripada pihak DPP. Tapi pihak DPP masih lagi membukakan kepada orang ramai untuk mengunjung dan juga berniaga ya. Dan ianya boleh satu tapak harganya RM5 saja. Dan ini adalah inisiatif dari pihak DPP untuk membukakan kepada orang ramai juga, dan boleh berhubung terus jika ingin mengetahui mengenai dengan menyewa
perpustakaan, bolehlah hubungi ke nombor talian 333-1682 ataupun melalui aplikasi WhatsApp. Kerana masa ni memang orang menggunakan WhatsApp lah, lebih pantas lah. Bolehlah menghubungi ke nombor 88082772 ya. Dan mungkin kami bertanya juga ya kepada Puan, harapan pihak perpustakaan kepada mereka yang ingin berjaja pada hari berkenaan. Okey, harapan kami lah sebagai penganjur, kami berharap pada orang ramai sama-sama menyokonglah jualan dan aktiviti bulan bahasa, sempena bulan bahasa, sambil membantu peniaga-peniaga tempatan untuk memperkenalkan jualan mereka. Dan ini adalah inisiatif kami bagi menggalakkan orang ramai berkunjung lagi ke perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Belait. Ini adalah harapannya, harapan kepada peniaga-peniaga ketani dan secara tidak langsung ada membantu peniaga-peniaga ketani mikro kecil dan juga menyebarkan luas lagi produk mereka dan sama-sama membantu dalam menjana pendapatan. Alhamdulillah. Dan juga harapan kepada orang ramai yang berkunjung dan mengikuti aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak perpustakaan. Okey, aktiviti yang kami sediakan itu adalah dibukakan kepada orang ramai tu. Jadi kami berharaplah orang ramai dapat menyertai lah aktiviti yang telah kami sediakan tu. Okey, jual lagi. Kami mengadakan ini jarang sekali, tapi sempena cuti sekolah, mungkin daripada ada yang indah ke luar negeri, jadi bolehlah datang bersama-sama meriahkanlah aktiviti kami. Betul. Betul. Ya, dan ini juga adalah salah satu peluang kepada adik-adik ketani yang sedang bercuti sekolah. Cuti sekolah meluangkan masa lagi. Memang ada mungkin ada yang keluar negeri, tapi bagi mereka yang orang stay di negara kita ni, bolehlah berkunjung ke perpustakaan. Tentunya memang tiga-tiga perpustakaan masa ni bergerak ya. Tiga-tiga bergerak dan salah satu pertanyaan ialah yang ada di Kuala Belait. Jadi bolehlah meluangkan masa bukan saja berkunjung, malah terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan kepada kanak-kanak dan saya percaya juga ada termasuk kepada muda-mudi dan juga dewasa ya. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan kali satu soalan lagi ya. Jelaskan bersempena dengan bulan membaca ini Puan bertemu dengan musim cuti sekolah. Mungkin Puan dapat sentuh apakah antara aktiviti cuti persekolahan yang diupayakan oleh pihak perpustakaan Kuala Belait Puan. Okey, kami Dewan Bahasa dan Pustaka menyediakan berbagai aktiviti untuk kanak-kanak, muda-mudi dan dewasa. Aktiviti kanak-kanak kami menyediakan kenali kuih Brunei, 3M, membaca dan menulis dan sebagainya. Dan juga bagi aktiviti muda-mudi, kenali Brunei, tulisan Jawi, menulis alam benda dan sebagainya. Dan aktiviti untuk dewasa dibukakan dua, iaitu pertandingan gubahan barang terpakai. Ianya boleh dibuatkan di rumah dan mengantar terus ke tempat kami bermula pada 26 hari bulan Ogos hinggalah pada 31 Ogos ya. Dan juga kami akan mengadakan maritah ke dapur. Ianya mungkin kami akan membuat tunjuk cara kepada orang-orang dewasa lah yang nanti yang akan mengikuti maritah ke dapur. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang saya lihat pada posternya ya, terdapat 3 kategori ya, iaitu kategori pada kanak-kanak, muda-mudi dan juga dewasa ya. Memang cukup banyak ya aktiviti yang telah diadakan. Jadi mungkin boleh mungkin jelaskan satu antara aktiviti yang paling istimewa yang diadakan oleh pihak DPP. Okey. Mungkin aktiviti ini mungkin antara aktiviti yang dinantikan oleh kanak-kanak, memudi maupun dewasa ya. Aktiviti ini ialah cip muda. Cip muda tu mungkin nanti kami akan membuat demo tu demo macam mana membuat pancake pancake. Dan marilah ke dapur, kami akan membuat tunjuk cara tu nanti membuat kuih kuicik.
Jadi ini adalah salah satu aktiviti yang paling istimewa membuat pancake, dan saya percaya pancake itu divariasikan. Mungkin ada pelbagai rasa ataupun mungkin warna ataupun bentuknya mungkin berubah. Jadi ini adalah satu aktiviti yang cukup menarik juga. Lagipun pancake ini cukup mudah untuk bagi kanak-kanak ataupun muda-mudi kita ni untuk membuat pancake ini. Jadi mungkin dapat hadiah kali ya, siapa yang paling nyaman. Sudah tentu. Sudah tentu. Ianya sebenarnya kami membuat tunjuk cara. Mungkin selepas itu kami akan membagi peluang untuk kanak-kanak atau muda-mudi itu sendiri membuat pancake dan mengubahnya lah. Ini adalah ikut kreativiti adik-adik ketani sendirilah, macam mana ia akan mengolahkan, memvariasikan pancake tersebut. Alhamdulillah, memang cukup menarik ya aktiviti yang telah akan diadakan oleh pihak DBP. Dan terima kasih Puan atas perkongsiannya dalam mengongsikan sedikit sebanyak maklumatnya mengenai dengan aktiviti perpustakaan sempena bulan membaca dan aktiviti cuti sekolah, dan ribuan terima kasih ya kami ucapkan.